Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratim mustaqim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nur jali sifatullah, nur jali sifatullah, nur jali sifatullah. Sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan rahmat kurniaan Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang kita dapat merasakan sejak di alam roh nikmat keasyikan kita dengan Allah. Di waktu itu belum ada lagi kita ni disebut lagi. Maka kita ni terjadi daripada nur sifatullah, nur Muhammad, nur zat Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah roh kita daripada kesucian sifatullah. Maka kita berasyik seperti mana dia berasyik dengan dirinya sendiri. Di alam roh itu kita berada di dalam keadaan tidak memerlukan alam-alam yang lain, melainkan kita hanya memerlukan alam ahada untuk mengesahkan dia, merasa asyik dengan dia seperti mana dia dengan dirinya sendiri asyik. Itulah tajalli kita yang pertama, iaitu di alam roh. Dan sedangkan roh itu berasal, ibunya adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak nyatakan tajalli, zahir terzahir, berapa banyak dah terzahir, dan sekiranya tidak terzahir pun Allah keadaannya sentiasa tunggal esa, dan maknanya dia terzahirkan, dia terzahirkan. Kita semua ni nak nyatakan tetap juga dia tu esa tunggal, tidak ada dua. Jadi bermakna keputusan adalah titiknya kita ni tidak ada. Keputusannya, titiknya adalah kita ni tidak ada, melainkan kita ni menyatakan dia lah. Tanpa pun ada kita, tetap dia nyata esa, tak perlu pun. Tetapi nak menceritakan, mengesahkan, maka dia mentajalikan dari dirinya untuk menyatakan dirinya, supaya kita ni tahu bahawa kehidupan ini adalah cerita-cerita kisah-kisah Allah. Jangan kita rasa ini kisah kita, ini cerita kita. Maka kita tak beriman kepada Allah. Kita akan rasa seolah-olah kita juga memiliki cerita hidup kita. Padahal sekalian alam yang Allah jadikan, baik malaikat, baik manusia, baik jin, baik iblis dan kuncu-kuncunya, semuanya adalah cerita daripada Allah. Kisah-kisah daripada Allah. Jadi mereka tu tidak memiliki apa-apa pun. Semuanya terjadi daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad terjadi daripada Allah. Supaya apa? Ingin aku dikenali.
Jadi janganlah ditajuk apa pun kita hidup ingin kita Allah tu dikenali. Bukan Allah tu berkehendak, tapi kita kena kenal Allah. Yang bahawasanya bila kita kenal Allah, tak ada. Apa yang ada cerita dia lah, kisah-kisah dia. Perjalanan hidup, bukan perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup itu adalah perjalanan hidup yang Allah nak kisahkan. Jadi kalau kita rasa ini perjalanan hidup kita, maka kita telah bersandar kepada keakuan diri lagi. Bila ada bersandar keakuan diri, maka adalah lagi sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat mazmumah, akhlak yang buruk. Maka kita tidak betul-betul lagi berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan kita telah berbalah-balah, bersengketa. Kita telah menzalimi diri kita sendiri selagi kita merasakan ada keakuan-keakuan diri kita. Kerana Allah dah memberitahu awal-awal kejadian yang pertama aku jadikan, aku ciptakan makhluk yang pertama bernama Nur Muhammad, yang sebelum ni belum ada lagi makhluk yang aku ciptakan. Maka dari perkataan ketika aku telah asyik, aku sentiasa asyik dengan diriku sendiri, maka dalam asyik dan terlampau asyik ingin aku dikenali. Kemuncak keasyikan tu tadi ingin aku dikenali, barulah terpancar. Jadi terpancarnya dari keasyikan Allah. Jadi kita akan kembali dalam keadaan keasyikan kepada Allah hingga leburlah diri kita. Dan bila kita dah lebur, baru kita tahu sebenarnya kita tak pernah ada pun. Yang wujud hanya Allah. Lahul mawjud illallah. Itu yang sekarang manusia sekarang yang susah nak faham. Dia bersandar tetap juga, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Jadi dia memakai pakaian keakuan. Dia tidak mengetahui bahawa kita beribadah tu atas kudrat dan iradat siapa. Itu yang nak dipahami betul-betul. Kalau kita tak kenal betul-betul, tak cari orang-orang arif billah. Kalau zaman Nabi, Nabi tu memanglah mursyid-mursyid bagi Nabi-Nabi di zaman Nabi masing-masing. Kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat-sahabat. Itulah pembimbing rohani. Dan Nabi SAW memberitahu ada di zaman kita masing-masing pembimbing rohani. Maknanya, ia seperti juga akulah maknanya. Kalau itu dia jumpa pembimbing rohani, Rasulullah kata engkau tu aku tu engkau, macam tu. Kerana orang-orang yang pembimbing rohani ni dia dah tak ada lagi rasa keakuan diri dah. Dia dah lebur. Jadi kita kalau tak mengaji dengan dia, kita tak akan faham apa yang dikatakan wasil ataupun sampai kepada Allah. Jadi kita nak kena sampai. Sebab solat kita tu sendiri pun sampai. Solat tu mi'raj kan, sampai. Tapi sampai macam mana kita tak tahu. Kita solat, kita rasa kita kat situ juga. Buang kedua terompah. Terompah tu Nabi Musa faham. Buangkan keasyikan dunia, kelalaian dunia ni, harta, wanita, tahta, kedudukan, buang. Kemudian satu lagi terompah, iaitu yang dibagi tahu adalah keakuan diri tu. Riak, ujub, nak bangga diri, nak rasa diri hebat, nak suruh orang puji dia, nak bagi tahu kat orang yang dia tu banyak ilmu. Orang tak tanya pun dia cerita, aku malam tadi beramal sekian-sekian. Itu semua ujub, nak naikkan nama diri, keakuan diri. Masih ada lagi tu, maka kita masih lagi buta lah, tak memandang kepada Allah. Kita masih memandang keakuan diri kita. Maka mana pergi pun kita akan nampak keakuan diri kita perlu kita ambil. Sedangkan Allah bagi tahu pada Nabi, Nabi pakai nama tualu fasamma wajhullah. Di mana pun pergi wajah Allah, mana tak ada keakuan diri. Mana pun pergi mimpi ke alam mana pun tetap dia tak mau ada keakuan diri. Barulah dia memandang Allah SWT. Tapi kalau ada keakuan diri, dia mandang keakuan diri dia lah. Pergi mana pun, seluruh alam dia pergi pun dia nak naikkan nama dia. Padahal
nama yang nak dinaikkan tu tadi adalah untuk akan membinasakan dirinya. Kerana tujuan hala tuju hidup kita ni bukan menaikkan nama kita, tetapi menafikan diri kita dan semua, dan menaik saksi asyhadu an la ilaha illallah, menaik saksi, menyaksikan benar-benar yang wujud hanya Allah, bukan ada kita. Tu nak diproseskan, nak betul-betul jumpa guru yang mursyid, yang arif bin billah, yang boleh menunjukkan kita ke arah itu. Kalau kita tak jumpa, selagi itulah kita tercari-cari jalan nak ke mana. Ya, kita ke mana? Kita pakai tu apa tu? Base apa? Kita nak ke Ipoh, tekan pergi sampai Ipoh. Nak ke mana? Dia tekan je. Tapi kita tak pakai base yang betul-betul original. Ya, itu orang yang ada ni dianugerahkan kepada Rasulullah kata orang pembimbing rohani. Dia ada base yang special yang nak bawa kita ke mana yang tempat, bukan di Ipoh, bukan di satu dunia, bukan sekian alam, tapi kepada pemilik sekalian alam. Ada di tangannya. Zaman sahabat Rasulullah SAW. Zaman kita, kalau kita tak cari, rugilah. Sebab Rasulullah kata kalau tak jumpa mati kita ni, tak kira lah kau tinggi ilmu macam mana pun, makrifat macam mana pun, tapi kau tak kenal. Tak kenal dia. Maka mati kau tetap juga mati kafir jahiliyah. Allah. Sebab punca dia tak mau kenal. Allah tu nak dikenal perlu ada ahli dia lah. Kalau kita tak jumpa ahli dia, macam kita nak memancing ikan pun. Kalau tak jumpa orang ahli mancing ikan, kita pun tak tahu nak pasang umpan macam mana. Di sungai lain umpan dia, di lombong lain, di tasik lain umpan dia, di laut lain umpan dia. Ada berbagai-bagai joran-joran dia tadi. Jadi kita kalau tak jumpa ahli, kita pakai pegang tangan dia, kat laut pun kita mancing ngam, dapat ikan besar dia tarik kita sekali. Jadi dia ada sukatan-sukatan dia. Dia ada tingkatan-tingkatan dia, tabaqah tingkatan untuk kita ni supaya bertambah ke depan kita ni, kita tahu perjalanan tu. Bukanlah kita tadi berjalan menuju perjalanan Allah dengan kaki langkah kita, bukan. Kita berjalan menuju Allah, bukan menuju Allah, Allah tu ada di depan. Tapi menuju Allah sebenarnya adalah kita diperjalankan. Hidup kita ni diperjalankan. Setiap nafas kita turun naik, ke mana dia bawa kita berfikir, itu semua diperjalankan oleh Allah. Cuma kita nak letakkan, ya Allah engkau yang macam ni. Tidak boleh kita katakan kita yang. Masalahnya gitulah, bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kita rasa kita tu yang bahaya tu. Cuba kita iakan. Kehidupan kita ni sebenarnya dialah memperjalankan. Jadi tak ada siapa-siapa boleh memperjalankan perjalanan hidup kita. Baik iblis, baik malaikat, baik nabi-nabi, baik para wali, baik semua kita ni, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Allah yang memperjalankan. Justru itu kita harus fahamlah. Yang menjadi masalah kita mengaku dia yang berjalankan kita mengaku kita. Itu ya masalah dia. Ikutkan aja perjalanan ke depan kita sesaat ini, Allah yang ke depan, dan seterus ke belakang semuanya dia, dan ke depan sesaat ini sekarang ni pun dia yang sedang bercakap, yang sedang kita duduk dalam, semua dia semua dia. Masalahnya kita tak kenal dia, tak kenal. Kita rasa masih pengakuan tu kita. Otak kita dah set gitu, kita ada. Sedangkan Allah ajar la ilaha illallah, tidak ada, tidak. Nafikan semua yang ada. Kalau kita dapat duduk situ, mana kita dah sampai mendapat puncak wusul, puncak sampai. Yang dikatakan sampai tu, dia tidaklah dikatakan jauh. Dia ni terlalu dekat. Dan kalau kita mencarinya, kita tidak akan jumpa terlalu jauh. Kita nak pergi mana pun tak akan jumpa kalau kita tak kenal. Tapi kalau kita dah kenal, dia terlalu dekat.
dan hinggakan semua ni tak ada. Yang ada hanya wujud dia. Jadi terlalu dekat. Cahayanya terlalu terang hingga kita jadi gelap, tercari-cari mana. Padahal dia dah terlalu dekat, terlalu terang hingga menyebab silau kepada kita tak nampak. Tapi kita matikan diri, hilangkan penglihatan kita melihat dengan penglihatan dia, nur dia, baru kita dapat lihat. Ya Allah, dia terlalu dekat, ya Allah. Ada satu kisah ni jangan ambil hatilah. Maknanya ni kisah wali Allah yang cerita. Dia kata ada seorang yang hebat, dia baca Quran. Tiap malam dia khatamkan Quran dalam solat dia. Tak tahu daripada pukul berapa dia baca tu dalam solat dia tu. Dalam solat tengah malam tu. Bermula habis solat isyak dia baca 30 juzuk sampai pukul berapa saya pun tak tahulah. Tapi ceritanya gitulah. Tiap malam 30 juzuk dia baca. Berapa jam tu habis dia baca dalam solat. Kemudian orang banyak mengatakan dia ni hebatlah. Dia ni baca Quran tiap-tiap malam 30 juzuk. Sampai di pengetahuan wali ni, lalu yang baca Quran tu tak lain adalah anak murid wali ni. Anak murid wali ni, jadi dia macam rasa anak murid aku ni dah terlalu bangga pula nanti. Jadi aku perlu didik dia jangan sampai ada keakuan diri je. Sampai pengetahuan tu diketahui oleh orang ramai bahawa dia tiap-tiap malam melakukan solat sunat. Dalam solat sunat tu 30 juzuk dia baca. Ya Allah. Jadi guru dia, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Mai dengar kuliah, mai dengar kuliah. Mai. Masuk. Kita dengar dulu, dengar kuliah dulu, mai. Dengar talk dulu, mai. Masuk. Mari. Nanti kita buat saya buat kuliah duha. Masuk. Masuk. Ada. Kita dengar kuliah dulu. Dia sambung ada. Jadi dia temukan tadi anak murid dia katalah engkau lain kali baca Al-Quran 30 juzuk tu di dalam solat engkau hadirkan aku, hadirkan guru dia. Dan kau betul-betul nyatakan bahawa engkau nampak aku. Dalam solat tu kau nampak aku dan kau baca di hadapanku. Jadi besoknya malam tu dia buatlah. Dia tak boleh habiskan 30 juzuk. Di hadapan gurunya dia terasa macam-macam lah. Dia hadirkan guru dia kan di hadapan dia. Jadi dia dapat buat separuh pun tak sampai. Dia pun cerita macam mana. Ya, tuan guru minta maaf, aku hanya boleh mampu tak sampai 15 juzuk aku baca. Sebab bila aku baca dengan kehadiran kau. Ni rahsia maknanya para wali punya cerita ni. Jadi kemudian guru dia cakap, engkau kena tambah lagi. Kali ini, malam ini kau tukar pula. Engkau hadirkan pula para sahabat. Engkau membaca Quran di hadapan sahabat. Jadi dia malam tu dia buat. Lagi suku pun tak boleh. Pasal dia hadirkan para sahabat kan. Wibawanya para sahabat. Bacaan dia terlebih tepat kan. Bacaan dia dengan Rasulullah. Jadi kita nak baca dengan orang yang berguru dengan Rasulullah. Bacaan Quran. Lagilah tak larat dia nak baca. 5 juzuk pun tak habis. Itu tadi. Kemudian dia kata, ya guruku, 5 juzuk pun aku tak boleh habis lah, maksudnya gitu. Lagi teruk lah. Tak dapat aku nak bergetar hatiku di hadapan sahabat yang dalam keadaan aku baca tu di hadapan sahabat bergetar hati aku. Dia tu dengan Rasulullah dia punya talaki dengan bacaan dia kan. Jadi sampai guru dia berpesan pada guru dia tak dapat 5 juzuk dia. Guru dia kata nanti ada lagi. Sekarang ni malam ni pula kau baca, kau hadirkan betul-betul Rasulullah SAW. Kau baca ayat Quran ni dalam solat kau. Dia pun buat malam tu. Dia hadirkan betul Rasulullah. Dia tak boleh nak baca satu ayat pun.
Maknanya dia boleh baca macam surah-surah lazim je lah contohnya. Di hadapan Rasulullah kan. Bawanya atas depan Rasulullah dia baca hadir tu. Bergetar hati dia lagi kuat daripada sahabat tu. Tak boleh lagi sambung sampai dia baca pelan-pelan sampai dah habis waktu, dah hanya dapat juz amma je contohnya lah. Sikit dia dapat. Tu. Kemudian dia jumpa lagi guru dia, malam tadi aku hadirkan Rasulullah, langsung aku hanya dapat sikit sangat. Okey, sekarang ni kemuncak dia. Malam ni malam ini engkau bacalah dengan menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilih ayat-ayat yang kau baca tadi. Dia baca sampai yang dia boleh tu Fatihah, dia dok baca lambat, bergetar hati dia. Sampai habis dah waktu dah dia boleh baca sampai dia kata iyyaka na'budu. Dia ulang-ulang tu sampai menggeletar dia, sampai demam dia. Dan guru dia menunggu-nunggu dia, dah 3 hari dia tak datang. Dia pun pergi jumpa rumah anak murid dia, tengok rupanya dia kata dia tak sanggup. Rasulullah baca dia bergetar demam sampai sekarang, sampai dia mati depan guru dia. Terima kasih guru kerana bawa aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah betul-betul bacaan yang betul-betul. Kalau tidak, aku tertipu dengan bacaan aku 30 juzuk. Aku tertipu rupanya tuan guru. Terima kasih tuan guru. Kau bawa aku betul-betul baca di hadapan Allah. Sampai inilah aku rasakan. Mati dah lepas tu 3 hari. Kesan daripada getarnya aran hati guru anak murid dia. Guru dia menyusul meninggal lepas 1 hari lepas tu. Guru pun anehnya kejadian anak murid dia dapat tadi, bergetar hati dia di hadapan Allah. Allahu Akbar. Bergetar dah hati dia di hadapan Allah. Hingga dia nak baca sampai ayat tadi, tak silap saya, dia kata iyyaka na'budu. Dia dah bergetar, dah rasa dah. Lepas tu wafat. Tu dah dia. Al-Fatihah. Dia baca tu bergetar. Dia baca makcik di hadapan Allah, dia rasakan. Jadi guru anak murid dia terima kasih betul. Sampai Nabi Muhammad SAW. Andai betul-betul lah. Makcik selalu mengaji. Tiap-tiap hari makcik mengaji, baca Yasin, baca Allah, bagus. Teruskan ya. Yang subuh makcik mengaji. Teruskan. Bagus. Begitulah seterusnya. Bila kita ni rasa macam bacaan kita banyak dah. Ini bukan saya nak cakap dengan orang hafal Quran. Bukan saya nak cakap. Ini kisah wali ni memang dicerita betul. Kita janganlah membaca kepada banyak-banyak tu sampai kita tak sedar. Yang sebenarnya kita ni membaca di hadapan Allah. Allah di hadapan kita tapi tak. Bukanlah maknanya kita kena rasakan bahawa kita berada di dalam keadaan keasyikkan dengan Allah lah. Kan solat tu kan menghadap Allah. Kan? Mana pun kita menghadap, tetap juga kita menghadap pada Allah. Tapi bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita beramal, gitulah jadi dia. Jadi guru yang dia ni, bertaraf wali ni, dia tahu. Nak nyedarkan, nak bagi anak murid dia kenal Allah dengan cara gitu. Kalau dia ahli Quran, dia akan mendekati dengan cara begitu. Kau baca Quran dengan siapa? Dia bagi step dulu. Dengan diri kau sendiri, bolehlah. Cuba kau hadirkan aku nanti. Aku tengok, aku dengar kau baca. Lepas tu kau hadirkan pula para sahabat pula. Macam mana? Tak sanggup aku. Engkau hadirkan Rasulullah, lagi tak boleh sebut. Kau hadirkan Allah Ta'ala, lagi tak boleh sebut. Sebab apa? Dengan siapa yang kau baca tu tadi? Engkau menghadirkan tu tadi. Sampai bergetar hati kau, sebenarnya kau tidak ada daya upaya langsung nak menyebut tanpa izin Allah. Maka tu baru kau tahu solat itu bukan engkau. Solat itu adalah dia menyembah dirinya sendiri. Dia memuji dirinya sendiri. Baru kau boleh tegak. Kalau tidak, tak boleh kau bergetar kau. Sebab sebutan siapa yang kau sebut tu. Kalau ada keakuan diri kau lagi kau menyebut, maka kau tak akan sampai kepada yang disebut. Maka perkataan kau tu banyak tidak memberi manfaat. Jadi inilah pelajaran yang kita nak ambil. Yang kita nak ambil dalam situasi skrip yang wali Allah dengan anak muridnya tadi.
Begitulah berlangsung dalam kehidupan kita. Kita berkhayal di dalam solat. Kita rasa macam kita punya solat tu dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tetapi kita tak memikirkan kualiti itu tadi. Sebab Allah cukup sekali kita solat tapi kualitinya tadi sampai tahap mati kita. Tak ada langsung rasa keakuan diri dah. Hilang rasa keakuan diri. Itu sebenarnya solat. Kita betul-betul lah. Sampai Musa tu lihat cahaya Allah pengsan dah. Kalau betul-betul yang Allahu Akbar, nampak nur cahaya itu ditarik roh kita, cahaya tu bawah. Habis tak ada kita, ditukarkan tadi yang berdiri tu adalah Allah SWT. Kudratullah. Ya, yang rukuk, yang sujud, semua dalam tu kita menumpukan perhatian kita di dalam solat. Betul-betul kita ni tak ada. Baru yang dimaksudkan kita ni berhadapan dengan Allah maksudnya. Sebenarnya tidak lagi ada antaramu lagi sebenarnya. Dia tidak boleh kita hadirkan ke depan. Tapi nak dimaksudkan kita di hadapan Allah tu mana di mana pun kita hadap. Maknanya kita dah tak ada. Barulah kita boleh ngadap. Maksudnya gitu. Fa'in nama tu'alu fasama wajahullah. Tu makna kita bukan menghadap Allah. Allah di situ. Mana bertempat. Salah nanti. Salah. Tu ayat tu masih lagi ayat apa-apa ni. Mutasyabihat. Ayat yang perlu kita fahami betul-betul. Yang maknanya tadi, Allah tu bila ada di hadapan kita, maknanya di mana pun maknanya kita tetap rasakan tak ada keakuan diri. Maka di mana pun kita akan melihat Allah dahulu. Maknanya tak ada nampak dah. Buta yang sekalian alam dijadikan dia buta. Kita hanya nampak pencipta je. Itu yang nak dikupaskan. Ayat mutasyabihat ni bukan semua orang boleh kupas. Ni melainkan orang yang diamanahkan, iaitu orang ahli Allah. Selain daripada Rasulullah, sahabat Nabi, orang-orang wali Allah ni, dia bagikan gitu tadi. Dia jelas dah. Nyata dah Allah Ta'ala tu tadi. Jadi bukan dia. Tetapi penglihatan yang Allah beri kepadanya, itu dengan penglihatan itulah dia melihat. Hidup yang diberikan oleh Allah tu, hidup itulah dia berkehidupan. Bukan dia tu hidup, dia rasa dia hidup dulu, tak. Dengan Allah menghilangkan dirinya, tak ada keakuan diri, maka Allah bagi dia hidup, baru dia rasakan dia ni hidup dengan kehidupan Allah. Sekarang ni kita rasa hidup, kita ni yang hidup. Kita berasa kita hidup. Cuma matikan diri gitu, hilangkan diri dulu. Betul-betul dah hilang, tak ada punya apa-apa lah, baru kita dimasukkan roh kita balik semula. Macam kita tidur, kita rasakan kita ni dihidupkan Allah dan berkehidupan dengan Allah, iaitu Allah yang menyusun jalan yang kita nak tempuh ni. Jalan Allah yang kita nak tempuh ni diperjalankan oleh Allah. Bukan jalan yang Allah telah siapkan, kita berjalan dengan diri kita. Bukan. Kita tak ada daya upaya. Jadi kita tetap ke depan sesaat ini, perjalanan kita diperjalankan oleh Allah ke depan kita. Sebenarnya itu. Itu ihdinas siratal mustaqim. Maknanya jalan yang benar ni adalah kita dah hilang keakuan diri. Setiap detik-detik, saat-saat kehidupan kita adalah dia yang memperjalankan. Indahnya tadi. Tanpa kita merasa langsung ada makhluk, ada diri kita yang menempuh ke depan sesaat. Jadi tidak ada lagi halangan-halangan dah. Sebab bila dah Allah dah yang ke depan kita, tak adalah apa pun halangan kehidupan kita. Melainkan kita nampak semuanya indah, cantik semua susunan-susunan Allah. Cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ke buruk ke, kita dah tak reti dah. Yang kita tahu, kita dengan Allah, dialah yang menceritakan tentang dirinya. Dalam kehidupan ni, kita rasakan dialah yang menceritakan tentang dirinya. Kita tak ada lagi berbalah-balah mengatakan, mengapa jadi macam ni? Mengapa aku nak macam ni? Dia tak ada dah. Dia dah terus ikut, dia duduk dan diam. Allah dah perjalankan dia semua cantik. Buruk ke, baik ke, dia tak risau dah. Yang dia risau tak dengan Allah perjalanan. Ini sebenarnya hala tuju kehidupan kita, bahagia kita bahagia dengan Allah maksudnya. Selagi kita tak mencapai ini, selagi itu kita tidak akan bahagia, tidak akan cukup. Kita akan tercari-cari mana sebenarnya titik cukupnya. Rupanya titik cukupnya sentiasalah duduk dengan dia hingga lebur diri kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang diajarkan juga oleh para nabi daripada Nabi Adam 125,000 nabi. Inilah yang dibawa. Hilangkan keakuan diri, senantiasa menceritakan apa yang nak Allah ceritakan. Nabi Adam cerita begini, Nabi Daud begini, Nabi Yunus begini, Nabi Yakub begini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua masing-masing membawa cerita-cerita Allah. Itu dikatakan kisah. Dalam Quran tu ada kisah. Kisah tu kisah Allah nak kisahkan, nak ceritakan. Jadi kita ni banyak kita tipu. Kita tengok filem-filem nampak itu kisah-kisah manusia. Kita dah mula bawa keakuan diri. Nak buatkan filem tu nak buat keakuan diri. Kita lupa bahawa semua itu adalah membawa keakuan-keakuan Allah. Kul huwallahu ahad. Semua nak ceritakan, katakan, bawakan, maknanya tetapkan, maknanya rasakan, semuanya ahad. Dia tak ada engkau. Kul huwallahu ahad. Tapi kita sekadar baca kul huwallahu ahad, kita kata kita yang mengesahkan Allah. Kul tu tetap betul. Kul tu dia yang suruh sebut kul pun dia. Yang menyebut kul dia juga. Katakan tu dia suruh katakan, dia juga yang mengatakan, dan dia juga yang mengesahkan dirinya sendiri. Ini yang makrifat yang di sini yang dikatakan sampai kepada dinding zat yang kita nak. Kalau masih hakikat belum sampai lagi, kena sampaikan kepada dinding zat, bukan kaji zat, dinding zat. Sampai di dinding tu pasti lebur, tak ada kita. Baru kita rasakan sebenarnya kita tak pernah ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sentiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah ada naungan, di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Rasulullah SAW, yang mana kemenangan yang nyata. Ini Allah sendiri bagi tahu, engkau telah mendapat Muhammad kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fathan mubin. Ini Allah yang bagi tahu pada kita. Kau telah mendapat kemenangan yang nyata. Apa dia? Engkau telah aku sucikan, telah aku bersihkan, tak adalah engkau. Yang ada, jalankan. Sampaikan kepada siapa-siapa pun bahawa inilah jalanku yang benar, kata Allah. Tak ada jalan lain. Semua tu adalah di bawah pentadbiran ataupun Allah Ta'ala punya aturan atau cara Allah Ta'ala tu, menu dia untuk kita ni cantik. Dan Allah dah susun dah sampai penghabisan dinding ke mana kita semua dah ada dalam genggaman Allah. Tu kita nak macam mana, kita macam ni bulan depan macam mana, ada nyawa lagi kita ke. Semua ada di dalam genggaman Allah semua. Dah meninggal, roh kita dibawa ke mana, semua ada dalam pengetahuan Allah. Penghabisannya sekali macam mana. Ada yang ketika di dunia lagi dia dah dapat jawapan dia adalah dia tak ada, yang ada hanya Allah. Selamatlah. Keputusan dia di dunia lagi kita tahu dah. Keputusan dia adalah kita tetap tiada, yang ada hanya selamatlah tu. Tapi masih lagi ada keakuan diri, tak selamat lagi lah. Masuk alam mana pun akan disoal nanti. Masuk alam barzah disoal, nanti di pada masa disoal. Tapi di dunia dia beres, dia tak ada keakuan diri, dia tahu 100% dan tolonglah ya Allah, uruskan. Maka dia akan tak dihisap oleh Allah. Sebab dia dah serahkan kepada aku betul-betul. Bukan sekadar cakap dia bawa. Allah tidak akan menganiaya orang yang begitu. Sebab ini janji Allah. Siapa yang duduk situ, dia duduk bawah rahmat naungan aku. Inilah. Ini yang maknanya kita kena pegang betul-betul. Ini yang kita kena bawa dalam kehidupan kita. Jangan sampai terlepas. Terus minta pada Allah, kukuhkan di sini. Yang mana Sayyidina Abu Bakar selalu mohon. Istiqamah tu adalah menjaga jangan sampai ada keakuan diri. Sentiasa dia je. Kita tak ingat ada batang tubuh kita, ada diri kita, roh, tak ada. Semua dia. Dengan tidak ada persangkaan buruk. Nak mengatakan, aku ada lah. Tak ada. Tak ada lintasan was-was lagi dah. Dia hakul yakin wa kamalul yakin. Perjalanan dia cantik. Semua disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nama penyerahan yang betul-betul.
Makna Islam tu penyerahan. Betul-betul. Tapi kita tak faham pada penghujung zaman kita ni, kita mementingkan kepada syariat. Ginilah jadi dia. Timbullah masyarakat-masyarakat kita yang memandang kepada body luar. Dia tak pandang pada dalaman. Sedangkan Allah memandang yang dalam tu dulu. Bila dalam tu akan keluar yang cantik. Bila dalam tu tak cantik, rosak. Pernah Nabi Muhammad SAW bagi tahu di dalam diri kita masing-masing ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Sahabat tanya apakah itu? Itulah qalbun. Qalbun tu makna orang yang kenal pada Allah lah. Qalbun lah. Qalbun kalau bahasa kita hati kurang tepat. Sebab dalam diri kita tak ada hati, tak ada hati. Yang ada qalbun. Qalbun ni adalah dia macam muncang yang dalam tu kena kosong lah. Dalam tu ada Allah. Qalbu mukmin, Ka'batul, makna kosong lah. Tak ada riak, tak ada keakuan diri, tak ada. Baru qalbun tu hidup. Ya, bila disuruh sebut nama Allah tu bergoncang lah, bergoyang lah. Bergetar. Gulu bola. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya takut dan itu jadi yang goyang tu bukan jantung tapi qalbun kita yang kita rasa macam jantung yang ada. Tapi di dalam jantung tu ada qalbun. Qalbun tu kalau tak hidup dia bergoyang juga tapi tak bergetar. Menyebut nama Allah tu tadi, ingat nama Allah, dia tak rasa syok. Tapi kalau dia ada sesuatu ini yang dia kenal, maka bergetarlah hati dia. Kerana dialah pemilik qalbun tu tadi. Allah mengisytiharkan bahawa qalbun orang-orang rasul, para nabi, para wali Allah, qalbun dia adalah rumahku. Qalbu mukmin Ka'batullah. Perhatian Allah kat rumah. Dia berada dalam benteng tu. Ni kita nak capai di situ tadi sebab kita ni asalnya memang ke situ. Alam roh lagi kita di situ tempatnya. Roh kita dengan itu tadi keasyikan dengan Allah SWT. Tak ada nampak yang lain lagi dah. Melainkan asyiknya kita sampai lebur. Di situ mainan di situ. Bagaimana kita nak lihat perjalanan hidup kita tengok. Kebanyakan kita tengok. Kita baca Al-Quran, baca dalam solat itu sendiri, kualiti kita tadi tengok cerita tu macam mana wali Allah tu. Dia ajarkan pelan-pelan. Kalau tidak, anak murid dia membaca Quran, dia rasa syok sendiri. 30 juzuk hari-hari. Dia dah rasa bangga. Kan? Rupanya bila dia hadirkan depan gurunya dia baca, maka dia tak boleh baca separuh pun. 8 para sahabat lagi suku pun tak boleh. Sebab apa? Sebab itulah tadi. Kesan daripada getaran yang kita menghadap tadi. Dia tu siapa? Sahabat Nabi. Dia tu guru aku. Itu hari aku baca tak ada hadirkan apa-apa. Aku sendiri. Ini hadirkan guru aku depan guru. Lain. Hadirkan depan sahabat. Lain lagi. Rasulullah sendiri. Lagi tak boleh. Salah manjang je. Sebab apa? Tak hadirkan tadi. Kehadiran tu tadi. Bukan bacaan tu tadi. Tapi kehadiran tu dulu baru dibaca. Baru kita tahu. Dulu tak ada hadirkan guru, baca boleh. Bila hadirkan guru, baca, dah lagi separuh je tinggal. Lepas tu hadir yang lebih hebat daripada guru punya guru, sahabat Nabi, lagi tak boleh baca. Sampai terus dengan Rasulullah, lagi sikit dia boleh baca. Banyak dia rasa, ya Allah, tak dapat, aku nak baca lagi tak dapat nak hadirkan lagi, batal lagi. Last sekali yang membawa Al-Quran tu sendiri, Malaikat Jibril kan. Di hadapan Malaikat Jibril kita baca, lagilah mati kita. Di situ tadi. Sebab tak ada kemampuan kita nak mengucapkan sesuatu di hadapan Allah melainkan dengan izin Allah. Barulah kita tahu setiap sesuatu tu atas izin Allah. Kita nak bergerak, kita ngangkat bau, kita takut nak rasa, ya Allah, adakah aku rasa aku yang... Dia dah sampai jiwa jadi bergetar kalau dia rasa keakuan diri dia ada. Sebab dia dah diperlihatkan oleh Allah, kau tak ada daya upaya. Melainkan aku memberikan. Dia dah duduk di situ, hadir dia tadi. Sampai dalam solat dia,
terbawa-bawa, inna solata tanha anil fahsya'i. Dia luar solat pun dia terbawa-bawa, dia tak ada keakuan diri. Gitu tadi. Itulah guru-guru para wali ni, dia mengajar sampai kita kenal betul-betul Allah, dapat Allah Ta'ala. Dia tak heran kau baca tiap malam 30 juzuk, kau hafal Quran, baca, bukan nak pelekehkan, bukan. Dia tak heran, dia nak kau dapat Allah Ta'ala, baru dia lega. Hingga sudah pun dia, bila kau dah dapat tu, dia pun kagum dengan kau, dia pun wafat sekali dengan anak murid dia. Lihatkan perjalanan anak murid dia. Anak murid dia terima kasih banyak, baru dia sedar bacaan dia semua kazib, penipu semua. Baru dia tahu. Kalau guru dia tak tunjukkan satu step kan, last sekali baru dia tahu bacaan dia banyak penipu. Sebab dia tak mampu nak mengucapkan sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penipu aku. Aku kata engkau lah aku minta. Sebenarnya aku rasa ada keakuan diriku lagi, ya Allah. Dan aku minta pertolongan, sebenarnya aku merasakan aku boleh buat. Jadi aku taklah sanggup nak menyebut tu di hadapan engkau, ya Allah. Sedangkan perbuatan aku begitu. Jadi getaran tu datang. Penipunya di hadapan Allah. Aku nak ucapkan penipuan di hadapan Allah. Itu kehadiran orang yang solat, kehadiran yang begitu. Dia mencapai ke muncak hingga hilang lebur diri dia. Yang solat tu hanyalah Allah yang layak. Menyebut tu tadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Saya minta pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Auza'i Masri dan juga Syekh Latif, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah sama-sama sedang hadirin hadirat para santri yang dirahmati Allah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat-kuat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sidang hadirin sekalian. Malam ni ada Ustaz? Beritahu malam ni ada. Malam ni ada. Beritahu makcik tu malam ni ada. Malam ni ada pukul 10. Pukul apa Ustaz? 10 lebih. Begitu. Alhamdulillah, kita mendengar cerita-cerita yang menarik, kisah-kisah yang menakjubkan. Indama zikras salihin tatanazzalu rahmah. Ketika mana disebutkan para salihin, kisah-kisah para awliya ini, tatanazzalu rahmah. Turunlah sekalian rahmat dan berkat. Rahmat dan berkat itulah yang paling dicita-citakan. Bercakap pasal rahmat dan berkat, saya mendengar sendiri daripada Mufti Brunei Pehin Aziz dalam satu sesi khidmat kepada ayah saya, Allah yarham ayah saya, pemilik rumah ini. Ketika itu saya jadi supir kepada ayah saya, bertemu dalam majlis yang mendengar ucapan daripada Pehin Abdul Aziz di Mufti Brunei. Dia bercakap pasal berkat. Dalam 1.5 jam dalam ceramah dia tu, dia bercakap pasal berkat. Jadi dia berkata Brunei cuba sedaya upaya untuk menjalankan apa yang Allah suruh di dalam Al-Quran. Melalui sultannya yang diberikan hidayah oleh Allah, dipanjangkan usia dalam sihat dan makrifat, Sultan Hasan Al-Bolkiah telah menitahkan, telah berkata dalam titahnya, kita ini bukan gelojoh di dalam mahu menunaikan undang-undang Islam, tetapi kita dah terlampau lewat di dalam melaksanakan hukum Allah. Kerana zaman dahulu kala sebelum penjajah datang,
rantau ini telah pun mengamalkan hukum Al-Quran, undang-undang Islam. Lalu beratus tahun kita dijajah dan penjajah sudah pun pulang. Mengapa kita masih takut-takut nak amalkan hukum Allah? Sultan Hasan Al-Bolkiah cakap macam tu. Jadi dia menitahkan Jabatan Agama untuk menjalankan, melaksanakan hukum kanun jenayah Islam di Brunei Fasa 1. Dalam tempoh beberapa minggu, Jabatan Agama telah selesai melaksanakan dan implementkan dan enforce Fasa 1 hukum kanun jenayah Islam Brunei. Kata Pehin Aziz, tidak berapa lama kemudian selepas itu, Brunei menjumpai satu telaga gas yang boleh bertahan 100 tahun. Jadi Pehin Aziz kata, inilah dia yang dinamakan berkat, dia kata. Inilah yang dinamakan berkat. Mereka bertambah kaya. Bertambah lagi Allah buka khazanah. Dan bukan tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Lau amanu ahlul qura lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau beriman, bertakwa, satu-satu kawasan itu Allah akan buka pintu langit, buka pintu rahmat. Akan tetapi mereka kufur. Dan Allah SWT menghantarkan azab kepada orang-orang yang kufur. Contoh-contoh azab pun dah ada, iaitu Allah Ta'ala berikan ujian kepada satu daerah yang bernama Palu, di mana kita melihat video yang viral itu, seakan-akan tanah tu menjadi tsunami. Bukan air tsunami, tanah menjadi tsunami yang membaham seluruh kampung. Ada bapa yang hantar anak dia bersekolah, beberapa orang anak. Bila dia pandang balik belakang, sekolah tu dah ditelan tanah. Hilang sekalingan anak-anak dia hilang. Rupa-rupanya bila disiasat, ada masalah. Dan masalah tu bukan kaleng-kaleng. Biasanya masalah itu ialah masalah yang mencabar Allah. Maknanya dia sombong. Dia sombong. Biasanya kalau sombong dengan Allah ni, Allah tunjuk. Banyak dah contoh-contoh sombong. Minta maaf cakap lah, kena sebut nama pasal ahli politik ni dia masyhur. Dia kena sebut nama. Ada orang, Perdana Menteri Thailand ketika itu, tak silap saya nama, perempuan, adik kepada Thaksin Shinawatra. Nama apa tak adik dia tu? Shinglak. Dia kata Bangkok tidak akan dilanda dengan banjir lagi. Adalah dia sebut apa entah, saya pun tak ingat lah. Dia kata Tuhan pun tak boleh nak banjirkan Bangkok, lebih kurang macam tu lah. Akhirnya banjir. Kemudian kapal Titanic. Punyalah bangga mereka menciptakan kapal itu sampai dia orang kata Tuhan pun tak mampu nak menenggelamkan kapal ni. Tenggelam akhirnya. Jadi kadang-kadang manusia ni lebih bongkak, sombong, angkuh daripada syaitan tu sendiri. Apabila Firaun berkata, Ana rabbukumul a'la, syaitan lari sejauh mata memandang, takut bala turun, takut langit jatuh berkeping-keping. Kerana manusia yang sombong ini biasanya Allah bayar cash. Allah turunkan bala. Muslim apatah lagi, kafir pun kena. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya memang betul dia ditelan lautan. Apabila dia mengaku Tuhan, syaitan pun lari sejauh-jauhnya, takut bala turun ketika itu. Maknanya apa? Dengan manusia ni, syaitan pun takutlah, lari. Kalau manusia tu sombong, mengaku Tuhan, semasalah-masalah syaitan pun dia tak pernah mengaku Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad. Syaitan ni salah dia satu je. Dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Kemudian dia buat hasutan kepada kita. Dia suruh kita apa saja maksiat ke, kemungkaran ke, apa pun, itu semua sudah diizinkan oleh Allah.
Sebab dia minta izin. Dia kata ke Allah, aku akan sesatkan manusia. Okey, fine. Allah kata. Dia minta lagi. Tak cukup zakat tu. Aku nak hidup selama-lamanya. Kau dah halau aku. Aku nak hidup selama-lamanya. Okey, fine. You are grant. Kau boleh hidup sampai detik masanya. Innaka minal munzarin, kata Allah. Innaka minal munzarin. Allah bukan kata dia hidup selama-lamanya. Aku bagi tangguh engkau. Maknanya ada nyawa juga. Ada akan dicabut nyawa juga. Munzarin ni maksudnya diberi tangguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bimbang apabila para guru mursyid, para arif billah ni dah turun padang, mencemar duli, ajak kita tak datang. Kita diletakkan di kalangan orang sombong. Itu saja. Orang sombong ni Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala tak suka. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Marilah datang walaupun sekali. Walaupun kita datang sekali sudah cukup untuk membatalkan cop sombong tu ke atas diri kita. Kalau sebab Ustaz Aziz pun kata datang sekali dah cukup dah. Datang sekali dah cukup, insya-Allah benih yang tertanam tu tumbuh. Sebagaimana tumbuhnya akar. Kalau selalu datang cepatlah. Macam disiram dan dibaja. Kalau sekali datang mungkin benih tu dilempar di atas tanah. Mungkin lambatlah. Mati tu insya-Allah tidak. Allah yang siram, Allah yang siram. Tapi kalau dia sendiri yang siram disertai dengan hujan, kita namakan dia sebagai tanaman yang subur lah, cepatlah. Pasal kita dah di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang paling utama dan terutamanya sekali orang yang cakap pasal sombong ni, minta Allah jauhkanlah daripada menyudi saya daripada kena penyakit sombong ni. Auzubillah min dalik. Itu yang paling saya risau. Kerana orang sombong ni walaupun hanya sebesar zarah, dia punya jauh dengan syurga dia tu. Sampai tak boleh hidu bau syurga. Walaupun syurga itu bau wangi dia tu saujana mata memandang. Sampai ke hujung lautan boleh bau. Beratus-ratus tahun bau wangi dia tu boleh dibau. Tetapi orang sombong ni bila dikatakan tak bau syurga, maknanya jauh betul. Walaupun sombong itu sebesar zarah dalam hati. Allahumma zakki qulubana wa anta khairu man zakkaha. Allah lah yang sebaik-baiknya. Dan telah dinyatakan oleh para arif billah cara untuk menyucikan diri yang paling mudah. Di sisi Allah lah, paling mudah di sisi Allah lah. Payah di sisi kita, mudah di sisi Allah. Ialah dengan menafikan wujud diri. Mudah-mudahan bila kita sudi menundukkan diri, datang ke majlis, mendengar dengan hati yang terbuka dan lapang, tunduk, akan menjemput pandangan Allah kepada kita untuk melimpahkan perasaan ini. Siapa-siapa pun boleh sebut. Menafikan keakuan diri, mentiadakan wujud diri, siapa-siapa pun boleh sebut. Tapi bila datang kepada realiti je, siapa yang sombong? Bila dijemput berkali-kali tak datang, siapa yang sombong? Itu hakikat yang berlaku dalam lipatan sejarah yang tidak boleh padam lagi sebab jadi sejarah. Bila dijemput beratus-ratus kali, sekali pun tak datang. Jadi nak tanya balik, siapa yang sombong? Saya ke sombong? Tanyalah hakim mana pun. Cuba tolong buat satu judgement. Tanya qadi mana pun. Tolong buat satu judgement. Siapa yang sombong di antara dua orang? Maknanya dari segi syariatnya, qadi boleh memutuskan. Dia boleh putuskan siapa yang sombong. Yang tidak memenuhi jemputan
dijemput beratus-ratus kali, tidak memenuhi jemputan. Dengan orang satu lagi tidak dijemput. Kalau dijemput, insya-Allah kami datang. Masalahnya tidak dijemput. Jadi Tuan Hakim tolong putuskan. Siapa yang sombong? Kalau dijemput, insya-Allah kami datang. Masalahnya tidak jemput. Yang kedua, jemputan kami beratus-ratus, jemputan saya beratus-ratus kali tidak dipenuhkan walaupun sekali. Jadi kalau ada qadi ayat depan kita, ada judge, tolong Tuan Hakim putuskan siapa yang sombong. Dah terus nampak dah. Kalimah sombong tu jatuh kepada siapa. Walaupun bagaimanapun tak apalah. Alhamdulillah Allah beri kekuatan. Allah bagi kekuatan. Kita tidak berbalah-balah. Kita meninggalkan perdebatan. Itu satu rahmat yang besar. Rahmat yang besar, rahmat yang besar. Alhamdulillah, kepada Allah juga kita merafakkan syukur kerana semua itu datang daripada Dia. Mudah-mudahan ujian demi ujian yang mendatang, Allah letakkan kita daripada kalangan orang-orang yang berjaya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Minta maaf atas ucapan, kalau tersilap bahasa, terkasar kata, terguris hati, ada keakuan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya pada pagi yang mulia ini, kuliah duha pada pagi ini diteruskan untuk kita bersama-sama memperdengarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kena banyak-banyakkan perdengarkan, disebabkan dah terlalu hampir dengan kemunculan Imam Mahdi ni. Sepatutnya dulu lagi kita tak cerita pasal Imam Mahdi pun, dulu lagi pun kita kena banyak cerita pasal ni, sebab kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni amat-amat ini dikatakan nikmat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan sentiasa menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Jadi sama-sama saya seperti Ustaz Zain kata tadi, kesombongan tadi tu, teringat pula saya perkataan mudir Matin, Ustaz Yusaini. Dia tidak hadir majlis bukan disebabkan oleh dia sibuk dengan kerja dia. Betul Ustaz? Tapi disebabkan oleh Allah tak jemput dia. Itu yang saya dengar daripada kalam seorang mudir di Matin tu. Betul. Dia cakap dia duduk perasan, dia kata. Dia duduk perasan, dia sibuk dengan kerja dia, dan tiba-tiba yang kuliah tu banyak di Matin tu. Contohlah, maksudnya bukan di Matin saja, majlis talk ni pun sama juga. Tapi dia tidak dijemput oleh Allah SWT. Bukan kerana dia sibuk, bukan kerana dia tidak. Sebab tidak dijemput oleh Allah SWT. Jadi sebab apa punca dia tu sebenarnya? Banyak sangat dah keakuan diri kita sebenarnya. Dia sebab dia tidak dijemput oleh Allah SWT. Tapi disebabkan apa? Kita ni sebenarnya Allah SWT yang kita nak tahu kenal dengan Allah SWT ni, dia amat-amat menyayangi diri kita. Walaupun tak dijemput, tapi Allah Taala beri juga hidayah kepada dia. Beri juga makan kepada dia, beri juga kepada rezeki kat dia. Kan? Tapi kita inilah yang tak nak kembali kepada Allah. Bila kita memperdengarkan tentang cerita-cerita macam ni, dia kata macam-macam lah. Tapi tak apalah, kita tetap teruskan juga. Teruskan untuk mengajakkan mereka kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia macam mana? Inilah cara dia. Bukan kita nak banggakan diri kita, tidak. Kita nak membesarkan Allah, bukan nak besarkan diri kita, tapi nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Taala hasyik pada diri dia. Itulah keadaan dia yang sebenarnya kita nak kembali kepada Allah Taala, yang mana kita duduk dalam keadaan asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia je. Dia tak makan tak minum, makanan dia yang tu je. Seperti mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, iblis sekalipun, kan, seperti diceritakan tadi, iblis sekalipun dah sampai ke gelap, dah gelap dah. Sebelum talk ni, talk sebelum ni, dah gelap dah. Engkau manusia, engkau berani, engkau berani mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai macam ni. Aku tak berani.
Kan aku pun minta izin daripada Allah SWT. Itu iblis yang membawa watak sesat. Dia pun minta izin daripada Allah SWT. Kita ni apatah lagi. Saya pun ceritakan tentang keakuan diri saya pun saya tembak juga. Saya perlu tembak di saya sebab peperangan di dalam diri saya juga. Kena ada. Semua orang kena perang dalam sebenarnya. Bukan saya seorang je. Pembimbing rohani menceritakan kita kena sama-sama berperang. Perang je. Ada je perang. Sampai dah tahap bukan aku engkau je. Allah Ta'ala yang sendiri yang meleburkan segala keakuan diri kita. Tapi kita kena yang dikatakan risau, khauf wal ju', takut dan mengharap adanya keakuan diri kita. Itu yang paling bahaya sekali. Ketua segala kebatilan. Iblis tu dia bawa watak kita tak. Dia pun sama-sama dengan kita mengesahkan Allah juga. Mengesahkan Allah juga. Dia minta izin dengan Allah SWT nak menyesatkan orang. Jadi watak kita ni watak hak. Allah Ta'ala beri hidayah kita, mendidik kita. Alhamdulillah, itu satu benda yang dikatakan kenikmatan. Allah Ta'ala didik kita sendiri. Dia yang didik. Dia pencipta kita. Dia yang didik kita. Jadi itulah nikmat yang tak dapat nak diceritakan. Terlalu nikmat. Abadi azali. Sampai dah habis semua abadi azali dia je. Macam mana keadaan asyik tu? Kita sebut seperti Ustaz kita tadi, sebut nama Allah tu bergetar, bukan sebut je. Dia menyatakan diri dia. Kita ni dah hilang dah keakuan diri kita, menyatakan diri dia bergetar dalaman diri kita tu, bergetar. Kan? Berasa dalam pelukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Berasa kita merasa bermanja-manja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermanja-manja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak peluk bantal pun kita hadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tidur ke apa, semua tu Allah Taala akan ajar. Engkau amat aku cintai. Kan? Sampai nak tidur pun Allah Taala meletakkan hidayah, meletakkan kehadiran keesaan tadi tu. Nampak? Di situ. Jadi kita nak capai yang sebenar-benarnya, macam mana cara dia, itulah banyak-banyak menafikan keakuan diri kita, banyak-banyak risaukan dalam pada kita nak hadir. Contoh saya nak hadir tadi kan, talk biasa bermula pada pukul 10, tapi ada kerja sikit kan, tapi kita hadirkan, risau nak talk ni macam mana ni kan. Kita risaukan majlis kan, tak apalah kan, tapi dalam keadaan nak hantar simen dalam keadaan hujan, nak turun simen, berhenti ya Allah, macam mana majlis ni engkau yang atur ya Allah, tak apa, aku ikut apa yang kau. Jadi dia yang didik, bukan saya yang ada ilmu, tak, dia yang didik semua tu. Dia yang didik, tak apa, nanti aku susun gini bayar duit ni macam mana ni. Jadi selesai tu kau pergi balik rumah. Jadi itu nampak susunan Allah Subhanahu Wa Taala, cantik sangat dan nikmat. Bukan tak dapat diceritakan juga, tapi semua tu menghala tujukan ke arah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita apabila pendengar-pendengar YouTube mendengar perkara-perkara sedemikian, yang kita nak yang patut kita buat adalah mengajak kepada mengesahkan Allah. Siapa pun termasuk dalam diri kita, ajakkan darah-darah kita, ajakkan apa semua, turun naik nafas kita, ajakkan siapa pun makhluk-makhluk Allah, ajakkan kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Rasulullah beritahu, manis tiada pahit. InsyaAllah. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucap oleh teman kita, sahabat-sahabat kita semua tadi, Fadil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri dan Syekh Latif, semua daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat Rabbi, daripada kalimat-kalimat kudus yang tak lain nak mengajak kita sama-sama mengesahkan diri, buangkan keakuan diri. Inilah kalimat-kalimat yang suci murni, yang mengajak benar-benar ikhlas untuk kita sama-sama dapat nyata jelas dengan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap detik-detik kita mengharungi ke depan hidup kita dengan Allah lah, benar-benar, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Sallu ala Nabi.